Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Farshahana binti Nur Azli, memegang kad matrik D1910501. Hari ini saya akan menerangkan bahagian 1 pengamanan dan juga bahagian A tata muka. Hai, nama saya Nuri Sakinah binti Ismail. Saya memegang kad matrik D1910469. Saya akan membentangkan tentang ciri-ciri sindrom Down dan isu yang dihadapi oleh individu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ifahimi binti Ishak, memegang kad matrik D1910491. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang bahagian B, iaitu jenis klasifikasi keperluan khas. Bahagian E, pengurusan pendidikan untuk mereka. Bahagian F, lain-lain maklumat yang berkaitan tentang Down syndrome. Yang bahagian 3 adalah kesimpulan. Mari kita mulakan. Pengenalan. Yang pertama, kanak-kanak khas ialah gelaran yang diberi kepada kanak-kanak yang memerlukan keperluan khas yang juga disebut sebagai kanak-kanak istimewa, kanak-kanak kurang upaya ataupun kanak-kanak cacat. Seterusnya, kanak-kanak khas didefinisikan sebagai kanak-kanak yang berbeza daripada kanak-kanak biasa dalam aspek ciri-ciri mental, keupayaan sensori, keupayaan komunikasi, tingkah laku sosial ataupun ciri-ciri fizikal. Seterusnya, oleh yang demikian, bantuan yang disediakan oleh sekolah untuk kanak-kanak yang berbeza norma ini digelar pendidikan khas. Pendidikan khas adalah pengajaran yang direka bentuk bagi memenuhi keperluan pendidikan murid berkeperluan khas. Pendidikan ini dirancang secara teliti bagi membantu murid keperluan khas bagi mencapai tahap pendidikan tinggi dan kejayaan hidup yang memuaskan. Selepas itu, kategori kanak-kanak bermasalah pembelajaran di bawah tanggungjawab Kementerian Pendidikan Malaysia adalah seperti sindrom Down, autism ringan, attention deficit hyperactive disorder, terencah akal minimum, termasuklah masalah mental. Okey, seterusnya penerangan bagi bahagian A, latar belakang. Nama kanak-kanak ni adalah Nur Alisa binti Azli, berumur 9 tahun. Nama ibu beliau ialah Nur Iliana binti Muhammad Ali. Jenis penyakit kanak-kanak ini adalah sindrom Down. Hobi dia adalah bermain bola sepak bersama abang dan menari di sekolah. Dan terakhir sekali, nama sekolah beliau adalah Sekolah Rendah Opera Estate. Giliran saya untuk menerangkan tentang jenis klasifikasi keperluan khas bagi sindrom Down. Sindrom Down merupakan penyakit keturunan disebabkan oleh kromosom tambahan pada kromosom nombor 21 yang terdapat pada seorang kanak-kanak. Selain itu, penyakit ini juga dikenali sebagai trisomi 21. Seterusnya, sindrom Down dikaitkan dengan kelemahan keupayaan berfikir dan pembesaran kanak-kanak dan juga perwatakan muka. Yang seterusnya, sindrom Down biasanya dikenal pasti semasa kelahiran. Semasa kelahiran kanak-kanak, sindrom Down telah dikenal pasti oleh doktor. Yang terakhir, ibu-ibu yang berumur 35 tahun ke atas semasa mengandung mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk melahirkan anak sindrom Down. Jadi bagi ciri-ciri sindrom Down ialah seperti tubuh badan yang pendek, kepala bersaiz kecil, raut wajah yang rata dengan kedudukan mata dia sedikit ke atas dan lidah dia terjeli. Satu garis lurus dekat tapak tangan. Macam kita kan ada benda ni kan, tapi dia satu garis lurus dekat tapak tangan. So dia pertumbuhan dia lambat dan kecacatan mental yang ringan ataupun sederhana. Bagi isu yang dihadapi oleh individu tersebut iaitu Nur Alisa. Nur Alisa ni mengalami sindrom Down sejak kecil dan dia merupakan antara kanak-kanak istimewa yang berhasil menunjukkan potensi menggalakkan di sekolah aliran biasa. Dia tak duduk dekat sekolah pendidikan khas, tapi dia duduk dekat sekolah aliran biasa dan ia berhasil menunjukkan potensi. Nur Alisa juga dia merupakan seorang penerima bantuan atau klien di bawah program sokongan bagi memudahkan integrasi dan persatuan sindrom Down sejak
di prasekolah lagi. Okay. Nur Alisa juga dibimbing dari segi kemahiran, sosial, komunikasi dan kognitif oleh guru pendidikan khas iaitu Cik Siti Azianita Ampai semasa di dalam kelas. Bersama saya lagi akan menerangkan tentang pengurusan atau pendidikan untuk kanak-kanak Down syndrome. Penyakit ini memang tidak boleh disembuhkan, tetapi dengan sokongan dan perhatian yang maksimum, kanak-kanak dapat dibentuk dengan baik. Selain itu, bekali diri dengan informasi. Ibu bapa perlu bekali diri dengan informasi tentang penyakit Down syndrome. Yang seterusnya, berkonsultasi dengan pakar yang kompeten untuk merawat penyakit Down syndrome tersebut. Selain itu, memberi perhatian kepada minat dan kelebihan kanak-kanak. Ibu bapa tidak digalakkan untuk terlalu fokus kepada satu pembelajaran sahaja. Yang terakhir, berikan pertanyaan terbuka kepada kanak dan dilarang untuk memberi pertanyaan tertutup kepada kanak-kanak. Ya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang lain-lain maklumat berkaitan tentang Down syndrome. Yang pertama adalah masalah jantung paling kerap berlaku ialah jantung berlubang kepada kanak-kanak yang Down syndrome. Seterusnya, masalah usus biasanya dikesan semasa awal kelahiran seperti esofagus yang tidak terbuka ataupun tiada saluran sama sekali di bahagian tertentu esofagus. Yang terakhir, masalah perubatan yang lain di mana kanak-kanak sindrom Down mengalami masalah hypothyroidism iaitu kurang hormon thyroid. Kesimpulannya, pelbagai pembentukan pendidikan telah dirangka untuk membantu mereka menjalani kehidupan biasa. Seterusnya, mampu menguruskan kehidupan mereka dengan baik dalam bimbingan daripada luar. Yang seterusnya, memerlukan bimbingan khusus dari ibu bapa. Yang terakhir, mampu menjalani kehidupan normal dengan bimbingan. Sekian, terima kasih daripada saya.